ada Anik Amirullah? Ada. Ada. Anik Rahil, ada Anik Rahil. Mana Anik Rahil kita? Cikgu nak tengok kopiah Anik Rahil. Anik Rahil ada ke kat situ? Okey, mana Anik Rahil? Tak nampak lagi muka. Okey, jadi kita punya kelas pada malam ni sebelum kita teruskan, cikgu nak buka untuk yang Muslim, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jom kita belajar. Okey, jadi sebelum cikgu pergi, sebelum cikgu masuk, cikgu nak kamu semua fokus. 2 jam ni tak lama. 2 jam ni tak lama. Cikgu nak kamu semua fokus. Sebab apa? Sebab yang kita nak belajar pada malam ni adalah chapter yang paling mencabar. Paling mencabar kenapa? Cikgu tak naklah cakap paling susah. Cikgu tukar susah tu kepada mencabar. Okey, kalau kamu tak percaya yang kita nak belajar malam ni benda yang susah, kamu bawa buku teks kamu pergi jumpa cikgu sekolah kamu yang mengajar matematik, kamu tunjuk sendiri. Cikgu, untuk tingkatan 2, tingkatan saya, tengok buku teks ni cikgu, tanya bab mana yang paling susah. Nescaya majoriti guru akan tunjuk bab 2. Majoriti guru akan tunjuk bab 2. Jadi satu je cikgu nak daripada kamu untuk hari ni. Untuk malam ni. Kita fokus sama-sama. Boleh? Boleh tak boleh? Kita cuba fokus malam ni. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, itu yang cikgu mau dengar. Cikgu mau respon. Okey, jadi kita akan teruskan kelas kita. Okey, jadi apa yang kita nak belajar ni? Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Inilah apa yang kita nak belajar. Okey, sebelum tu suara cikgu okey? Ada tersekat-sekat ke suara cikgu? Ke okey je suara cikgu? Okey, baik. Okey, tak ada tersekat-sekat kan? Okey, boleh nampak dah skrin cikgu? Dah. Alright. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok yang kita nak belajar sekarang adalah bab 2. Bab 2 bercakap pasal apa? Okey, kita pergi kepada buku teks kita. Okey, bab 2 adalah tentang pemfaktoran dan pecahan algebra. Inilah bab 2. Okey, dalam bab 2, dalam kita punya chapter 2 ni ada apa? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan ada apa. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, kita ada 3 jenis. Kita ada 3 benda. Kita ada 3 benda. Yang pertama, kembangan kita dah belajar. Yang kedua, pemfaktoran kita dah belajar. Untuk hari ni kita masuk kepada 2.3. 2.3 ni nama tajuk dia betul panjang sangat. Sebenarnya nama tajuk untuk 2.3 adalah pecahan algebra. Pecahan algebra. Okey, tapi dalam pecahan algebra yang kita nak belajar ni, kamu kena faham pemfaktoran. Kamu kena faham kembangan. Okey, kita pergi kembangan dulu. Okey, semua orang salin dah ke nota kembangan cikgu? Okey, dah salin ke? Ingat tak kelas kembangan kita? Afika ingat tak kelas kembangan kita? Kau Afika tak datang. Cikgu pun terlupa. Saya tak datang. Saya datang. Tak datang Okey. Yang datang. Kembangan ada berapa level? Okey, masing-masing boleh buka balik buku nota kamu. Kembangan ada berapa level cikgu nak tanya? 4. Cuba buka. Pandai. Kembangan ada 4 level. Good job. Okey. Minggu lepas kita belajar pemfaktoran. Pemfaktoran ada berapa level semua? 4. Pandai. Pemfaktoran ada 4 level juga. Jadi, yang kita nak belajar hari ni, pecahan algebra, kalau kamu nak faham dengan bagus, sepatutnya kamu dah kena study balik pemfaktoran dengan kembangan sebab dia berkait. Ada yang tanya cikgu, saya kelas pertama dengan cikgu malam ni. Kamu kelas pertama dengan cikgu malam ni, tapi jangan risau. Jangan risau. Cumanya cikgu tak boleh nak ulang balik pemfaktoran tu apa. Tapi cikgu ada bagi nota dalam grup homework. Cikgu tengok. Okey, jom kita pergi kepada homework. Okey. Jadi kamu kelas Jumaat malam. Okey, dalam kelas Jumaat malam, cikgu ada send tak? Okey, ni cikgu ada bagi tahu dalam grup. Cikgu up balik nota pemfaktoran sebab kita guna benda ni hari ni.
Kita guna benda ni hari ni. Okey, dalam pemfaktoran ada level 1, level 2, level 2.2, 2.3, level 3, level 4. Banyak tak banyak? Cikgu nak tanya kamu, banyak tak banyak? Banyak. Banyak. Tapi untuk hari ni, cikgu nak kamu faham step sahaja. Cikgu nak kamu faham konsep sahaja. Kita pakai juga pemfaktoran dalam pecahan. Tapi cikgu tak pakai yang lain dulu. Cikgu hold dulu yang lain. Cikgu nak kamu fahamkan kepada pemfaktoran level 1. Okey. Pemfaktoran level 1. Sebelum kita teruskan kelas kita, cikgu nak buat revision pemfaktoran level 1 sebab yang tu kita nak guna hari ni. Boleh tak boleh? Nak dengar suara sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Pemfaktoran level 1. Ni pemfaktoran level 1. Okey, jadi yang ni kena fokus sebab yang ni nak pakai dalam pecahan nanti. Okey, pemfaktoran level 1 adalah tujuan kita. Yang pertama, kita keluarkan nombor. Kita keluarkan nombor. Macam mana kita nak keluarkan nombor? Kita tengok sifir yang sama. Sifir yang sama. Sebagai contoh, masing-masing boleh tengok dekat sini cikgu tunjuk 10x tambah 15y. Okey, fokus. 10x dengan 15y. Okey, fokus kepada dia punya nombor. Dekat sini 10, dekat sini 15. 10 dengan 15 dalam sifir berapa semua? 5. Tak dengar suara. 10 dan 15 dalam sifir berapa? 5. Okey, bagus. Jadi bila kita dah set sifir yang sama tu adalah sifir 5. Jadi kita keluarkan 5 daripada kurungan. Jadi bila kita keluarkan 5, apa yang tinggal dalam kurungan tu? Okey, kita ambil 10 ni kita bahagi dengan 5. Masing-masing 10 bahagi 5 dapat berapa? 2. Okey, tulis 2. Lepas tu dia ada huruf X. 2X. Tambah. Okey, nombor ni yang seterusnya 15. 15 bahagi 5 dapat berapa semua? Dapat 3. Mana yang lain ni? Tak dengar lagi suara yang lain. Mana yang lain? 15 bahagi 5 dapat berapa? 15 bahagi 5. 3. Okey, kita dapat 3. Lepas tu Y. Jangan lupa salin. Inilah cara kita keluarkan nombor. Ini cara kita faktorkan nombor. Kita cari sifir yang sama. Nampak? Mana cikgu cari sifir sama ni? 5 ni. Ni 5 ni. Itu cara cikgu keluarkan nombor. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, yang seterusnya dekat sini, cikgu akan keluarkan huruf. Cikgu akan keluarkan huruf. Okey, huruf ni macam mana nak keluarkan? Kita cari huruf yang sama. Okey, sebagai contoh, masing-masing boleh tengok kat sini. X, Y tambah X, Z. Mana huruf yang sama, cikgu nak tanya? Mana huruf yang sama? Okey, pandai. Jadi kita pangkah X. Kita bukannya pangkah kita buang. Kita keluarkan X daripada kurungan. Lepas kita pangkah X dekat sini dia ada Y. Tambah dekat sini tinggal Z. Inilah cara kita keluarkan huruf. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey semua. Macam mana? Boleh follow up lagi tak? Cara cikgu keluarkan huruf dan cara cikgu keluarkan nombor. Jelas semua? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi daripada dua maklumat ni, cikgu nak kamu faktorkan. Cikgu nak kamu keluarkan nombor kalau ada sifir sama. Cikgu nak kamu keluarkan huruf kalau ada huruf sama. Okey, jadi kita cuba buat satu soalan je tau. Kita cuba buat satu soalan. Okey, soalan dia adalah 6xy tambah 8xz. Okey, cuba selesaikan 6xy tambah 8xz. Faktorkan dia. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu dekat sini. Dah siap, ambil gambar hantar dekat cikgu. Elisa, boleh ke tu? Cuba buat Elisa. Okey. Cuba faktorkan ni. Faktorkan ni.
Cikgu recap balik pemfaktoran level 1. Okey. Masing-masing tengah buat ke? Nak dengar suara sikit? Tengah buat ke? Ya. Okey. Okey, cikgu bagi 2 minit masing-masing boleh cuba buat. Aiman Haziq, rasa-rasa boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Dah dia hantar dekat cikgu WhatsApp. Okey, bagus. Buat. Cikgu tunggu. Benda ni jangan tak buat. Jangan tak buat. Sebab kita nak pakai lepas ni. Kita nak pakai lepas ni. Okey, bagus. 1 minit lagi semua. Nanti cikgu cek betul tak? Betul je tu. Jangan risau. Syakil dah hantar dah Syakil. Dah. Okey, Ammar Solehin dah hantar dah Ammar Solehin. Okey, Afikah dah hantar. Okey, bagus. Dah ramai dah hantar kat cikgu. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan. Boleh ke semua cikgu nak mula buat dekat depan? Boleh. Okey, fokus. Fokus. Mula-mula sekali ini kita punya persamaan. Ini kita punya sebutan. Kita panggil dia ni kita punya ungkapan. Okey, dalam ungkapan ni dia ada 2 sebutan. Ini sebutan pertama, ini sebutan kedua. Kita kepada okey, kita tengok dekat sini ada nombor 6. Okey, kita kena fikir nombor 6 dengan nombor 8 dia ada dalam sifir yang sama. Jadi kita kena fikir apa sifir yang sama tu? Okey, 6 dan 8 dalam sifir berapa semua? Cikgu nak tanya, 6 dan 8 dalam sifir berapa? 2. Okey, bagus. 6 dan 8 dia berada dua-dua nombor tu duduk dalam sifir 2. Jadi cikgu buat sini bahagi 2, sini bahagi 2. Bila cikgu setkan 2, cikgu keluarkan 2 daripada kurungan. Bila cikgu keluarkan 2, maksudnya dekat sini 6 ni kena bahagi dengan 2. 6 bahagi 2 dapat berapa semua? 3. 3 XY tambah 8 bahagi 2. 8 bahagi 2 dapat berapa? 4. Pandai. 4 XZ. Habis. Kita dah berjaya keluarkan nombor. Nampak? Daripada sini mula-mula tak ada kurungan. Sekarang kita buat kurungan. Lepas kita buat kurungan, kita berjaya keluarkan nombor. Macam mana? Kita cari sifir yang sama. Okey, jelas ke semua cara cikgu keluarkan nombor? Nombor tu? Nak dengar suara sikit. Jelas? Jelas. Okey, sekarang fokus kepada huruf. Okey, dekat sini dengan sini apa huruf yang sama? Cikgu nak tanya, apa huruf yang sama? X. Okey, sini ada X, sini ada X. Cikgu potong dekat dalam kurungan supaya cikgu boleh tulis dekat luar kurungan. Jadi dekat sini cikgu akan dapat 2X. Dalam kurungan tinggal
nombor 3 dengan huruf Y. Kita tulis 3Y. Tambah dalam kurungan tinggal nombor 4 dan tinggal huruf Z. Jadi inilah kita punya jawapan. Ini kita panggil dia pemfaktoran level 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain. Cikgu nak dengar suara daripada semua orang. Boleh faham ke pemfaktoran level 1 ni? Boleh. Boleh. Okey. Sebab kita nak pakai lepas ni. Okey, habis dah. Siapa yang tak sempat tu ambil gambar. Okey, jadi sempat salin tak ni semua? Cikgu nak dengar suara. Sempat salin tak? Sempat. Okey, bagus. Okey. Jadi kita baru masuk lepas kamu dah faham pemfaktoran. Pemfaktoran dia ada banyak level. Cumanya cikgu punya fokus malam ni level 1. Sebab cikgu nak kamu fahamkan dia punya konsep. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ni? Kita nak belajar pecahan algebra. Kita nak belajar pecahan algebra pada operasi. Okey, yang pertama sekali cikgu terang tentang pecahan. Pecahan yang kita nak belajar, pecahan dia mesti ada 2 je nombor. 1 belah atas per 1 belah bawah. Okey, boleh bagi tanda 1 belah atas nama dia numerator. Belah bawah kita panggil dia denominator. Kalau dalam bahasa lain kita panggil dia pembawah. Okey. Jadi pecahan dekat sini cikgu nak kamu fokus. Sebab dalam pecahan dia boleh jadi ada pecahan wajar, dia boleh jadi ada pecahan tak wajar. Okey, jadi malam ni cikgu nak guna satu je bentuk pecahan. Kalaulah dalam pecahan tu kamu dapat bentuk dia macam ni 2/1/3, cikgu tak nak bentuk macam ni. Cikgu tak nak pecahan ada nombor bulat besar tu. Maksudnya cikgu tak nak nombor 2. Jadi bila cikgu tak nak nombor 2, cikgu kena tukarkan kepada pecahan tidak wajar. Bawah darab, atas tambah. 2 darab 3 dapat 6, tambah 1 dapat 7. 7/3. Inilah bentuk pecahan yang cikgu nak malam ni. Jelas sampai situ? Boleh faham? Okey, boleh faham sampai situ? Boleh. Okey, bagus. Okey, kemudian kita akan pergi kepada algebra. Algebra ni apa? Okey, situlah. Huruf. Okey, bagus. Okey, dekat situlah kita panggil dia huruf bertindak sebagai pemala. Dekat situlah huruf bertindak sebagai pemala. Jadi pecahan kita contohlah 7/3 ni tak ada algebra lagi. Sebab dia tak ada huruf lagi. Contoh macam mana cikgu nak jadikan dia algebra? Cikgu tambah 7x/3y. Jadilah dia pecahan algebra. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, baik. Alright. Okey, sekarang kita pergi kepada operasi. Dalam matematik ada berapa operasi? Cikgu nak tanya kamu. Dalam matematik ada berapa operasi? 4. Okey, pandai. Dalam matematik kita ada 4 operasi. Tambah dan tolak, lepas tu darab dan bahagi. Jadi yang kita nak belajar malam ni adalah pecahan yang ada huruf, yang ada operasi. Tu cikgu tunjuk dulu apa yang kita nak belajar. Pecahan yang ada huruf dan ada operasi. Jadi cikgu samakan dia tambah dan tolak dan darab dan bahagi. Jadi kelas kita hari ni, malam ni terbahagi kepada 2 bahagian. Satu bahagian pecahan algebra untuk tambah dan tolak. Habis tu satu lagi pecahan algebra untuk darab dan bahagi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, baik. Kena respon selalu. Jangan nanti ngantuk. Okey. Jadi, dekat sini. Cikgu akan pergi kepada pecahan. Okey, cikgu dah terang dah pecahan tu apa. Yang ada nombor atas dengan nombor bawah. Lepas tu, pecahan algebra. Okey, apa tu algebra? Dia dah ada huruf. Dan hari ni, pertama sekali cikgu akan pergi kepada tambah dan
tolak. Tambah dan tolak. Okey, jadi sebelum cikgu pergi kepada tambah dan tolak ni, cikgu nak kamu faham satu benda. Cikgu tak boleh nak tolong kamu bila kamu setiap kali kamu dapat soalan, cikgu tak boleh nak tolong kamu untuk dapatkan jawapan yang betul. Tapi cikgu boleh ajar kamu mendapatkan jalan kira yang betul. Bila jalan kira kamu betul, kamu tak payah nak risau jawapan kamu betul ke salah. Jadi ingat, fokus cikgu adalah flow jalan kerja. Flow jalan kerja. Okey. Itu cikgu punya flow. Jadi cikgu akan terangkan step dia. Okey, untuk tambah dan tolak algebra, pertama sekali flow dia adalah kita tengok kepada pembawah. Kita tengok kepada pembawah. Jadi dekat sini, cikgu akan pergi kepada kita punya PDF. Kita akan pergi kepada kita punya PDF. Okey, nampak je kan? Cikgu punya skrin ni kan? Nampak je kan? Nampak je kan? Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan jawab soalan ni ikut flow yang cikgu nak ajar. Okey, soalan kita adalah cikgu salin balik. Kamu kena tengok ni. 3x tambah 7 per 2 tambah 5x tolak 3 per 2. Okey, jadi step yang pertama. Step yang pertama dia apa? Masing-masing boleh tengok. Ini step yang pertama. Step pertama kita kena tengok pembawah. Kenapa kita nak kena tengok pembawah? Kita kena pastikan pembawah mesti sama. Jelas ke semua? Step yang pertama boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok dekat soalan ni, kita dah ada pecahan. Ni nampak ni pecahan. Okey, ni pecahan pertama, ni pecahan kedua. Kita tengok nombor bawah dia. Okey, sini 2, sini 2. Pembawah dia dah sama ke belum? Cikgu nak tanya kamu. Dah sama ke belum pembawah dia? Dah sama. Okey, bagus. Jadi bila dah sama, kita pergi kepada step yang seterusnya. Step yang seterusnya, jangan selesaikan lagi. Kita gabungkan. Macam mana nak gabungkan pecahan? Gabungkan pecahan. Macam mana nak gabungkan pecahan? Tengok kat depan. Okey, 3x tambah 7, kita gabungkan belah atas. Tambah 5x tolak 3 per 2. Nampak? Daripada sini, kita ada dua pecahan. Ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Kita gabungkan menjadi satu pecahan. Itu maksud step yang kedua. Kita gabungkan. Jelas ke semua step yang kedua? Boleh faham? Boleh. Okey, kita pergi pula kepada step yang ketiga. Baru kita selesaikan. Baru kita selesaikan. Okey, dekat sini cikgu nak tanya kamu, 3x boleh selesaikan dengan apa? 3x boleh selesaikan dengan apa? 5x. Pandai. 3x tambah 5x dapat berapa? 3x tambah 5x. Dapat 8x. Pandai, 8x. kita dapat 8x. Okey, 7 boleh selesaikan dengan apa? 3. Lagi 3. 7 tolak 3 dapat berapa semua? 7 tolak 3. 4. Okey, jangan lupa tekan positif 4 per 2. Kita dah selesaikan. Jelas ke semua step yang ketiga? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kita pergi kepada step yang keempat. Okey, step yang keempat adalah permudahkan. Cikgu ulang balik. Permudahkan. Okey, sekarang ni, kalau kita punya fraction, kamu tengok kat depan betul-betul tahu, ada ramai sangat tak tahu cara nak permudahkan. Okey, kalau kita punya fraction ada 8x per 2 je, kita boleh bahagi 2. Bahagi 2. Sebab dia dalam keadaan single fraction. Dia dalam keadaan single fraction. Maksudnya dia ada satu je fraction. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okay. Apa maksud single fraction ni? Maksudnya nombor dekat atas ada satu je. Nombor dekat bawah ada satu je. Bila ada satu, baru kamu boleh buat bahagi 2. 8 bahagi 2 dapat 4.
2 bahagi 2 dapat 1. Kalau single fraction, kamu boleh buat macam ni. Tapi sekarang kita tengok soalan kita tau. Soalan kita dia tak single fraction. Kenapa? Sebab nombor belah atas ada 2 nombor. Mana? Ini sebutan yang pertama 8x. Ini sebutan yang kedua 4. Jadi kita tak boleh nak buat macam ni. Jadi cara dia macam mana? Dekat situlah kita guna pemfaktoran. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak tanya kamu, 8 dengan 4 dalam sifir berapa? 8 dengan 4 tu agak-agak. 4. 4. Pandai. Cikgu keluarkan 4. Okey. 8 bahagi 4 dapat berapa? 8 bahagi 4. 2. 2. Jadi tulislah 2. 2x tambah. Dapat berapa? 4 bahagi 4 dapat berapa semua? 1. Okey, 1 per 2. Nampak? Dekat sinilah yang kita faktorkan tadi tu. Kalau kamu nampak dekat sini, cikgu buat faktorkan. Faktor level 1. Level 1 cikgu ajar ke? Tadi cikgu recap. Ni cikgu recap pemfaktoran level 1. Sebab tu kamu kena buat yang ni. Sebab cikgu nak pakai lepas ni. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, kenapa cikgu buat pemfaktoran? Cikgu buat pemfaktoran sebab cikgu nak dapatkan dia punya single fraction. Mana single fraction dekat sini? Single fraction dekat sini, sini ada 4, sini ada 2. Jadi single fraction 4 per 2. 4 per 2 boleh kecilkan tak? Cikgu nak tanya, 4 per 2 boleh kecilkan tak? Boleh. Okey, boleh kecilkan. Jadi bila kita nak kecilkan, kita pakai sifir berapa 4 per 2 ni? 2. Iya, 4 bahagi 2, 2 bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 2. 2x tambah 1. 2 bahagi 2 dapat 1 per 1. Kalau per 1 tak nak tulis pun tak apa. Inilah jawapan kita. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Dah. Okey, bagus. Ingat, setiap kali kita nak selesaikan pecahan algebra yang ada tambah dan tolak, ikut betul-betul 4 step ni. Ikut betul-betul 4 step cikgu ajar. 1, kita kena tengok pembawah. Kita kena pastikan dia sama. 2, kita gabungkan. Lepas dia dah sama, tengok pula step yang kedua ni. Cikgu pastikan dia sama. Ni step pertama. Step yang kedua, cikgu gabungkan. Step yang ketiga, cikgu selesaikan. Step yang keempat, cikgu permudahkan. Faham ke semua 4 step cikgu ajar tu? Faham. Okey. Good job. Okey, sekarang ni sesi penerangan dan sesi contoh. Okey, kita nak cuba jawab satu soalan. Boleh ke semua kita nak cuba jawab satu soalan? Boleh. Boleh. Okey. Jom kita jawab satu soalan. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba. Masing-masing cuba pakai 4 step yang cikgu ajar ni. Ni dah ada step. Ini dah ada contoh. Step cikgu dah tunjuk. Contoh cikgu dah tunjuk. Kamu je yang sekarang kena cuba buat. Fikah boleh cuba buat? Boleh. Boleh. Okey, jadi sekarang cuba selesaikan soalan A. Soalan ni sama ke lain dalam buku modul? Cikgu nak tanya, sama ke lain? Lain. Lain. Kalau lain, salinlah dekat mana-mana pun. Okey, cuba selesaikan soalan tu. Jangan cakap susah. Kita ni ada satu masalah. Kita akan sentiasa cakap susahnya nak selesaikan sampai bila kita nak cakap susah. Flow cikgu dah terang. Contoh cikgu dah terang. Ikut je apa yang cikgu buat. Cuba buat. Amal Solehin, boleh ke cuba buat tu? Boleh. Okey, bagus. Okey. Cikgu nak tanya Syakil, boleh cuba buat Syakil? Boleh. Okey, good job. Okey, yang dah tutup kamera boleh buka kamera. Daniel Zulfika. Daniel, boleh ke cuba buat Daniel?
Mana ni? Boleh. Okey. Okey, cikgu bagi masa 3 minit. Lama ni 3 minit ni. Cikgu kena diam 3 minit. Cikgu kena bagi kamu peluang nak fikir, nak tengok contoh, nak tengok flow yang cikgu bagi. Kamu kena cuba jawab. Okey, bagus. Dah dapat buat dah. Okey. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey. Bagus. Afiqah dah boleh buat. Okey, cikgu tunggu lagi Jawab lagi. Bagus. Pandai. Cikgu akan nanti cikgu akan buat. Cikgu akan buat kat depan. Cikgu akan buat. Kamu kena cuba buatlah. Amanda, boleh ke tu cuba buat Amanda? Boleh. Okey. Okey semua, 1 minit lagi. Cikgu, kalkulator saya hilang cikgu. Tak apa, tak payah pakai kalkulator lah kat sini. Tak apa, tak payah pakai kalkulator. Okey. Saya dapat buat separuh je. Tak payah pakai kalkulator lah dekat sini. Okey. 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Dah siap hantar dekat cikgu. Okey. Cuba buat tau. Anik Rahil dapat buat tak tu Anik Rahil? Dapat dia. Okey, baik. Okey, bagus. Nur Izzati Sofia dapat buat ke? Dapat, dah hantar dah. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jangan
tak tahu. Jangan cakap saya baru tak belajar lagi. Jangan cakap kat cikgu saya lemah matematik. Jangan cakap. Cikgu jangan cakap saya confused. Tak payah. Dalam alasan. Cikgu nak kamu cuba buat je. Selalu kan cikgu jumpa dia. Cikgu matematik saya nak A lah. Lepas tu cikgu tanya, cikgu suruh dia buat. Cikgu saya tak belajar lagi. Sampai bila nak guna alasan tu? Okey, jadi dekat kamu semua ni special hari ni, kamu boleh tengok kat depan. Lesson cikgu siap terangkan flow. Cikgu bagi tahu cara nak buat. Cikgu tunjuk pula contoh. Lepas tu cikgu nak suruh kamu buat. Cara dia sama macam ni. Cumanya lain pada nombor dan huruf dia sahaja. Okey semua. Jadi cikgu nak buat soalan ni dekat depan. Boleh ke? Cikgu nak cuba buat soalan ni dekat depan. Boleh. Okey, Boleh. jom kita selesaikan sama-sama. Okey, jadi 5x tolak 8 per 4y. Cikgu salin balik soalan ni. Cikgu tak suka. Okey, jadi tolong cikgu. Apa step pertama yang cikgu kena buat? Tengok flow dia. Apa step pertama yang cikgu kena buat? Gabungkan. Salah. Gabungkan. Salah. Cikgu kena Pembawah. tengok apa dulu. Ya. Pembawah sini 4y, sini 4y. Jadi step pertama cikgu dah lulus. Okey, bila step pertama cikgu dah lulus, step kedua cikgu apa? Gabungkan. Ya, step kedua cikgu gabungkan yang belah atas. Bawah jangan usik. Jadi dekat sini jawapannya 7x tambah 6 tambah 5x tolak 8 per 4y. Kita dah gabungkan. Step 3. Baca balik flowchart tadi. Step ketiga apa yang kita kena buat? Selesaikan. Selesaikan. Pandai. Kita selesaikan. 7x boleh selesaikan dengan 5x. 7 tambah 5. Kita dapat 12x. Okey. 6 tolak 8. 6 tolak 8 dapat berapa? Cikgu nak tanya kamu. 6 tolak 8 dapat berapa? Negatif 2. Dapat. Ya, kita dapat negatif 2 per 4y. Okey, step yang seterusnya. Apa nama step yang seterusnya tu? Pemudahkan pemfaktoran. Permudahkan. Kita nak permudahkan ni. Tak. Ya, ni. Step ketiga cikgu selesaikan. Step yang keempat cikgu permudahkan. Permudahkan ni cikgu nak mudahkan tapi dia tak ada dalam keadaan single fraction. Yang hanya boleh permudahkan adalah single fraction. Sekarang dia bukan single fraction. Jadi nak buat apa? Jadikan dia single fraction. Kita keluarkan nombor yang sama. 12 dengan 2 dalam sifir berapa semua? Cikgu nak tanya. 12 dan 2 dalam sifir berapa? 2. Okey, pandai. 12 boleh bahagi 2. 2 boleh bahagi 2. Jadi, cikgu keluarkan 2. Buka kurungan. 12 bahagi 2 dapat berapa? 12 bahagi 2. 12 bahagi 2 dapat berapa? 6. 6. Sini ada X, salin X dia. Tolak 2 bahagi 2 dapat berapa? 2 bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat berapa? 1 per dengan 4y. Yang mana single fraction dia? Ambil yang dekat luar 2 per 4y. 2 per 4y. Fokus kepada dia punya nombor. 2 dengan 4 boleh kecilkan tak? Cikgu nak tanya. Ini single fraction dia. 2 dengan 4 boleh kecilkan tak? Boleh. Boleh. 2, 4 pakai sifir berapa kalau kita nak kecilkan? 2. Pakai sifir berapa kalau kita nak kecilkan? Bagus. 2 dah bahagi dengan 2, 4 bahagi dengan 2. Jadi jawapan dia dekat sini 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi kita dapat 6x tolak 1. Per bawah dia 4 bahagi 2 kita dapat 2. Y jangan lupa salin. Inilah kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Boleh. Yang lain Cikgu, macam mana? Cikgu nak kalau- dengar suara yang lain. Ya. Kalau tak letak 1 pun tak apa ke? Okey, kalau tak letak 1 pun tak apa. Betul juga. Siapa yang letak macam ni? 6x tolak 1 per 2y. Betul juga.
Siapa yang tulis macam ni betul, siapa yang tulis macam ni pun betul. Kalau nak buat kurungan tak ada masalah, betul juga. Jelas ke? Okey. Jelas. Okey, yang lain macam mana cikgu nak dengar suara? Okey ke sampai sini cikgu terang? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, jadi daripada sini kita cuba buat satu lagi soalan. Boleh ke semua kita cuba buat satu lagi soalan? Boleh. Okey, jadi kita Boleh. cuba buat satu lagi soalan untuk tambah dan tolak. Okey. Jadi kita cuba buat soalan tolak pula. Tadi soalan tambah. Sama je jalan kerja dia. Sama je jalan kerja dia. Okey. Cuba selesaikan soalan yang cikgu petakkan ikut macam yang cikgu buat dekat belah bawah ni. Cuba buat. Cuba buat. Boleh ke semua cuba buat? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Alright. Bagus. Amar RSG, boleh tak boleh Amar? Boleh. Mana Amar? Okey, Amar boleh buat kan tadi? Tadi dapat jawapan betul tak Amar? Betul ko. Okey, mantap. Okey. Jadi, cuba selesaikan yang cikgu petakkan ni pula. Okey. Jadi, cuba selesaikan. Cikgu tunggu. Okey. Yang salah salin pembetulan. Pembetulan tau. Okey. Yang salah salin pembetulan cikgu puji je semua bagus, pandai. Tak apa, tak ada kalkulator pun tak apa. Cuba lagi sekali Cuba lagi sekali. Okey, bagus Sami Yusof. Nampak? Okey, good job yang tadi. Okey. Amanda, boleh follow ke Amanda? Boleh follow Boleh. ke lesson cikgu? Boleh. Okey. Okey, ingatlah semua ingat flow dia. Flow dia tu yang penting. Flow dia tu yang penting. Ada 4. Samakan pembawah. Kalau dah sama terus step yang nombor 2 apa? Gabungkan. Step yang ketiga, dah gabungkan, selesaikan. Step yang keempat, permudahkan. 4 tu kamu kena tengok. Okey, kamu kena faham satu benda dalam matematik. Kalaulah satu soalan tu ada 10 markah, kamu kena faham markah untuk jawapan yang betul satu je. Dia tak boleh jadi 2. Jadi jawapan yang betul 1 markah aja. Markah yang lain tu mana cikgu? Tadi 10 markah. Kalau 1 dekat jawapan, mana lagi 9? 9 tu adalah pada jalan kerja. Yang cikgu tunjuk ni markah. Cara kamu samakan 1 markah. Cara kamu gabungkan 1 markah. Cara kamu selesaikan 1 markah. Cara kamu faktorkan 1 markah. Iaitu permudahkan. Nampak tak? Okey, cuba buat. Okey, Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. 2 minit. Sofia boleh ke tu buat? Boleh. Nok Izzati. Okey, mantap. Okey. Jadi yang lain pun kena cuba buat. Okey, bagus. Dah ada yang hantar dah dekat cikgu. Okey, cikgu tunggu lagi yang lain. Kalau tak faham, jangan diam. Jangan diam. Tak faham terus tanya cikgu. Amar Razik boleh buat tak tu? Boleh. Okey.
Okey, cikgu tunggu. Cuba buat, cuba buat. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, cikgu nak tanya, susah ke, boleh buat ke ataupun ada masalah? Fika, boleh buat tak soalan ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Cikgu akan selesaikan macam mana nak buat soalan ni. Okey, sama-sama. Boleh ke kita buat sama-sama ni? Cikgu nak dengar suara. Boleh ke kita nak buat sama-sama? Boleh. Boleh. Okey, apa step yang pertama? Cikgu nak dengar apa step yang pertama cikgu kena buat? Buat pembawah. Bawah. Pembawah. Kenapa dengan pembawah tu? Cikgu nak tanya, kenapa dengan pembawah tu? Kena pastikan dia sama. Ya, kita kena pastikan dia sama. Okey, 6 dengan 6. Jadi pembawah dia dah sama. Okey, kemudian step yang kedua, lepas kita pastikan pembawah dia sama, kita kena buat apa? Gabungkan pecahan. Ya, kita gabungkan dua-dua pecahan ni, dia akan jadi 5x tambah 2y. Gabungkan, tolak 2. X tolak 2y. Per dengan 6. Okey. Step yang seterusnya, bila kita dah gabungkan, kita kena buat apa? Cikgu nak tanya. Selesaikan. Okey, kita selesaikanlah yang atas ni. Jadi kamu janganlah pening sikit cikgu kalau ada kurungan nak buat macam mana. Buka je lah kurungan tu. 5x tambah 2y. Negatif 2 darab x, kita dapat negatif 2x. Negatif 2 darab negatif 2y, kamu dapat positif 4y. Per dengan 6. Jelas ke semua cara cikgu buka kurungan tu? Jelas ke cara cikgu buka kurungan? Jelas. Okey, dekat sini step cikgu buka kurungan. Okey, dekat sini 5x boleh selesaikan dengan apa? Cikgu nak tanya. 5x boleh selesaikan dengan apa? Dengan negatif 2x. Negatif 2x. Jadi 5 tolak 2 dapat 3x. Kemudian 2y dengan 4y. 2y tambah 4y dapat berapa semua? 2y tambah 4y? 6y. 6y. Pandai. Per 6. Cikgu dah berjaya selesaikan. Dapat 1 markah. Lepas cikgu nak selesaikan, step yang terakhir, apa yang cikgu kena buat? Step yang terakhir. Kena permudahkan. Apa step? Okey. Permudahkan. Jadi bila cikgu nak permudahkan, dekat sini cikgu tak nampak single fraction. Jadi cikgu kena adakan single fraction. Apa maksud single fraction? Tengok kat depan. Single fraction adalah satu pecahan yang ada satu je sebutan dekat atas dan satu je sebutan dekat belah bawah. Contoh, kalau dekat sini dia ada satu sebutan, dia ada dua sebutan. Jadi bila dia ada dua sebutan, kat situ kamu kena pakai pemfaktoran. Okey, fokus kepada dia punya nombor. 3 dengan 6 dalam sifir berapa semua? 3 dengan 6 dalam sifir berapa? 3. Sifir 3. 3 bahagi 3.
6 boleh bahagi 3. Kita keluarkan 3 daripada kurungan. 3 bahagi 3 dapat 1. Lepas tu ada huruf X. Tulis huruf X. Tambah. Okey, semua 6 bahagi 3 dapat berapa? 2. 2. Lepas tu ada huruf Y. Tulis 2Y. Per 6. Mana single fraction dia dekat sini? Ini 3. Ini 6. Single fraction dia 3 per 6. Boleh kecilkan tak? Cikgu nak tanya 3 per 6 ni. Boleh. Okey, pakai sifar berapa? Boleh. 3 per 6. Nak kecilkan 3 per 6 dalam pakai sifar berapa? 3. Ya, sifar 3. Atas bahagi 3, bawah bahagi 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi belah atas jadi 1. Jadi dalam kurungan kena salin 1x tambah 2y per bawah 6 bahagi 3 dapat 2. Inilah jawapan kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Ingat step. Mula-mula kita kena tengok pembawah. Kenapa kita kena tengok pembawah? Kita kena pastikan pembawah tu sama. Lepas kita dah pastikan sama, step yang kedua, kita gabungkan. Lepas kita gabungkan, step yang ketiga, kita selesaikan. Dan akhir sekali kita permudahkan. Maksudnya kita bagi jawapan dalam bentuk paling kecil. Jelas ke 4 step ni cikgu ajar ni malam ni? Boleh faham? Boleh. Yang lain mana suara? Jelas tak jelas? Nak dengar suara sikit daripada semua orang. Jelas ke semua? Boleh. Jelas. Okey, bagus bila tambah dan tolak, ingat step ni. Kalau kamu tengok tambah dan tolak pecahan yang ada huruf, ingat step ni. Ingat betul-betul step ni. Panjang ke step ni? Sikit je cikgu tulis. Cikgu bagi satu patah je. Step pertama satu patah. Step kedua satu patah. Step ketiga satu patah. Step keempat satu patah. Syakil, jelas ke semua Syakil yang cikgu jelaskan ni? Boleh faham? Boleh. Okey. Semua orang sempat salin ke apa yang cikgu tulis ni? Sempat. Okey, bagus. Ramai yang jawab. Amar RSG, dah sempat salin tak tu? Cepat tu. Okey, bagus. Okey, jadi habis dah dekat sini. Okey. Cikgu masih lagi kepada pecahan algebra. Cikgu masih lagi kepada pecahan algebra untuk tambah dan tolak. Cumanya dekat sini apabila pembawah tak sama. Pembawah dia lain. Jadi kalau pembawah dia lain, cikgu ajar satu je cikgu nak ajar malam ni. Kamu pakai darab kahwin. Macam mana darab kahwin ni? Tengok ke depan. Kalau cikgu buat 2x per 3 tambah 7x per 5. Macam mana darab kahwin ni? Masing-masing boleh tengok. Bila cikgu nak selesaikan, step pertama, kita tengok pembawah. Tapi bila dia tak sama, kita kena samakan dulu. Kita kena buat step pertama dulu. Dia tak sama sekarang. Pecahan pertama dia 3. Pecahan kedua dia 5. Jadi nak buat macam mana? Darab kahwin. Dekat sini 3. Tengok sini nombor 5. Jadi dia sini darab 5. Bila bawah darab 5, atas pun darab 5. Okey. Kalau dekat sini kita tengok dia 5. Okey. Kalau dekat sini kita tengok dia 3 kan? Jadi kat sini ni darab 3 pula. Sini darab 3. Itu panggil darab kahwin. Lepas tu kita selesaikan darab. 5 darab 2 kita dapat 10x. Per 5 darab 3 kita dapat 15. Tambah 7 darab 3 kita dapat 21x. Per 5 darab 3 kita dapat 15. Jelas ke semua apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Lepas tu nak buat macam mana? Alamak, susah ke? Ingat step tadi. Bila bawah dah sama, kita buat apa semua? Bila bawah dah sama? Bila bawah dah sama, iya. 10x tambah 21x per
15. Jadi, lepas bawah dah sama. Lepas kita dah gabungkan, kita buat apa semua? Selesaikan. Selesaikan. 10 tambah 21, kita dapat 31X per 15. Okey, 31 dengan 15 tak boleh kecilkan. Jadi, ini dah bila tak boleh kecilkan, ini jadi jawapan yang paling mudah. Jadi, itulah dia. Kenapa cikgu tak buat pemfaktoran? Sebab dia dah single fraction. Dekat belah atas ada satu sebutan, dekat belah bawah dah satu sebutan. Jadi tak perlu dah nak keluarkan nombor dengan huruf. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, kita cuba buat satu soalan. Boleh kita cuba buat satu soalan? Boleh ke Boleh. kita nak cuba buat satu Boleh. soalan? Okey. Boleh. Okey, jadi masing-masing cikgu nak kita tengok kat bawah teruslah. Okey, jadi masing-masing cuba selesaikan soalan A. Cuba buat soalan A. Cuba buat soalan A. Guna darab kahwin. Siapa yang tak ada lagi buku modul, siapa yang tak ada lagi buku modul, boleh tengok soalan dia cikgu tunjuk kat depan. Okey, jadi semua orang kena cuba buat tau. Semua orang kena cuba buat. Afika dapat buat tak tahu Afika? Ke sedang mencuba lagi? Ya, sedang mencuba. Okey. Okey, cikgu dapat soalan. Kena letak dia jadi satu ke? Kalau ada huruf tak ada, ya, kita kena letak dia jadi satu. Okey, 1 minit lagi. Aiman Aziz, rasa-rasa boleh buat tak tu? Boleh tengah cuba. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, bagus. Amir Yusof dah hantar dekat cikgu. Yang lain macam mana? Mencuba tak ni? Okey. Jadi cikgu nak cuba buat soalan dekat depan dah. Boleh ke semua? Cikgu nak cuba buat. Boleh. Okey, jadi kamu kena ingat sekarang yang kamu belajar ni adalah pecahan yang ada huruf. Okey, kita tengok dekat sini. Cikgu salin balik soalan. 5X per 7 tambah Z
Ni Z tau. Alamak macam pening kan Z cikgu kan. Macam tengah. Okey, ni Z per 2Y. Okey, sekarang ni pembawah dia dah lain. Nombor bawah dia dah lain. Jadi tak payah pening-pening darab kahwin. Darab kahwin, kamu tengok sini 2Y. Jadi belah ni darab 2Y, belah ni darab 2Y juga. Jelas ke semua darab kahwin? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Sebelah sini Boleh. 7. Jadi sini darab 7. Sini pun darab 7. Okey, kita selesaikan. Nombor dengan nombor. 2 darab 5 dapat 10. X darab Y. Huruf darab huruf. Kita dapat XY. Dapat? Nampak dah? Tambah. Okey. Silap. 2 darab 7. 14. Y. Tambah. Okey. 7 darab Z. Kita dapat 7Z. Per dengan 2Y darab 7 kita dapat 14Y. Okey, jelas ke semua sekarang? Cikgu dah samakan dah pembawah dia. Lepas sama cikgu buat apa? Cikgu nak tanya. Lepas sama cikgu nak buat apa? Gabungkan. Ya, kita gabungkan 10XY tambah 7Z per 14Y. Lepas kita gabungkan, kita buat apa? Cikgu nak tanya, kita buat apa lepas kita gabungkan? Selesaikan. Selesaikan. Okey, cikgu nak tanya, 10XY boleh tak tambah dengan 7Z? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak sama. Ya, sama, tak sama huruf. Tak sama sebutan. Okey, jadi kita skip selesaikan. Okey, sekarang 10XY dengan 7Z. Okey, kita nak faktorkan. Kita nak permudahkan pula. 10 dengan 7 ada dalam sifir sama tak? Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang ada huruf sama tak dekat sini? Ada. Tak ada. Tak ada. Jadi inilah jawapan akhir dia. Kita tak boleh selesaikan. Kita tak boleh faktorkan. Jadi sampai situ je lah. Sampai gabungkan je lah. Bukannya bermaksud lepas kamu nak selesaikan kan. Cikgu, saya tak tahulah nak selesaikan apa. Bila dia tak boleh selesaikan, jangan selesaikan. Okey, lepas cikgu nak, okey, lepas gabungkan kan, kita selesaikan kan. Okey, cikgu skip. Cikgu skip, cikgu bulat. Lepas selesaikan, kita permudahkan. Permudahkan. Okey, cikgu nak buat permudahkan. Cikgu tak boleh nak mudahkan dapat 10 dengan 7 sifir lain. X, Y dengan Z huruf lain. Cikgu tak boleh nak buat. Jadi cikgu tinggal sampai gabungkan sahaja. Tapi still ada 4 step tu. Still kita kena ikut. Kita kena check 4 step tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit semua? Boleh faham ke 4 step cikgu ajar ni? Boleh. Okey. Macam tu lah. Okey, jadi cikgu nak buat kesimpulan untuk penambahan dan penolakan algebra. Jadi kamu kena tengok ni. Yang pertama untuk penambahan dan penolakan pecahan algebra. Step pertama dia kamu kena tengok kepada pembawah. Kamu kena pastikan apa? Dia kena sama. Pembawah dia kena sama. Kalau lain kita buat apa? Cikgu nak tanya. Kalau lain kita buat apa? Darab. Kalau lain kita buat step apa? Darab. Darab apa tadi cikgu ajar? Darab kahwin. Iya, darab kahwin. Kenapa kita nak darab kahwin? Sebab kita nak samakan. Jelas ke? Boleh faham? Hello. Boleh. Ada orang tak? Boy. Boleh. Okey. Takut dah ngantuk dah. Pukul 10 suku dah. Okey, step yang kedua. Lepas kita tengok pembawah, kita tengok apa semua? Gabung. Ya, kita gabungkan. Daripada ada 2 pecahan, kita gabungkan kepada 1 pecahan. Okey, kemudian step yang ketiga kita buat apa semua? Selesaikan. Okey, bagus. Kita selesaikan. Mana yang kita boleh selesaikan? Belah atas ke belah bawah tu cikgu nak tanya?
Atas. Ya, belah atas. Bawah jangan kacau. Okey, step nombor 4. Lepas kita selesaikan, kita buat apa? Memudahkan pemfaktoran. Ya, kita permudahkan. Inilah 4 step kalau kita nak selesaikan pecahan algebra untuk operasi tambah dan tolak. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Bagus. Syakil, dapat salin tak nota-nota cikgu ni? Dapat. Okey. Jadi kalau orang tanya kat mana pemfaktoran dia? Dipermudahkan. Kamu kena faktorkan dekat hujung sekali masa kamu nak permudahkan. Kenapa kamu faktorkan? Sebab kamu nak dapatkan single fraction. Kamu tak boleh permudahkan kalau dia tak dalam keadaan single fraction. Okey, jadi itulah dia. Untuk penambahan dan penolakan. Okey, kita take 5. Kita take 5. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok sikit tengah buat apa tu. Amanda, macam mana? Boleh follow cikgu punya lesson? Boleh faham? Boleh. Okey, Syakil sempat salin semua yang cikgu ajar tadi? Dapat. Okey, Afika macam mana? Alright tak alright, Afika? Alright. Okey. Mikael, salin tak contoh-contoh latihan-latihan nota-nota tadi? Salin. Okey, bagus. Amir Yusof boleh tangkap semua ke yang cikgu ajar hari ni? Boleh? Okay. Okey, good job. Boleh. Okey, mana lagi yang lain? Boleh buka kamera, kita sembang-sembang sikit. Amar Solehin macam mana? Beres tak beres, Amar? Okey lah. Okey lah. Dia benda baru benda baru ni dia jadi tapi kalau kita orang kata kalau kita macam benda baru ni, sebab tu cikgu kata salin step dia. Amal sempat salin tak semua step yang cikgu ajar tu? Tempat. Okey, nanti nak buat homework, tengok balik step yang cikgu ajar. Nur Izzati macam mana? Sempat salin ke semua step cikgu ajar? Tempat. Okey, Anik Rahil. Anik Rahil mana Anik Rahil? Ada tak tu? Ada. Anik buat apa tu? Nak tengok sikit Anik buat apa tu? Dia baru duduk je. Okey. Anik okey tak sampai sini? Cikgu Okey. nak teruskan ni tapi cikgu nak pastikan semua okey. Alright. Amar RSG mana tu? Ada. Ada. Okey tak okey? Masih okey lagi ni. Masih okey lagi. Jangan ngantuk lagi tau. Okey. Jadi ini kelas yang terakhir untuk bulan Ramadan. Jadi kita pukul 11 malam hari ni je. Nanti lepas bulan Ramadan kita back to biasa. Back to basic. Okey. Jadi cikgu mula share screen balik. Jangan ngantuk lagi. Kalau cikgu izin minum air, cikgu izin makan kacang. Okey. Habis dah. Ini dia punya step. Kamu boleh tengok satu-satu cikgu tunjuk ni. Satu-satu cikgu tunjuk dekat sini. Okey. Habis dah dekat sini. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada darab pecahan algebra. Kita nak pergi kepada darab pecahan algebra. Kenapa cikgu samakan darab dengan bahagi? Okey, cikgu terus pergi kepada bahagi pecahan algebra. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak kamu faham konsep untuk darab dan bahagi dulu. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah tengok ke? Okey. Alright. Okey, kalau darab, kalau cikgu buat, kita tak cakap algebra lagi, kita cakap pecahan biasa. Nombor je. 2/3 darab 4/2. 4/3. Okey, cikgu nak tanya. Bila cikgu buat macam ni, cikgu nak tulis darab, macam mana cikgu nak selesaikan? Cikgu nak tanya kamu, macam mana cikgu nak selesaikan? Kalau darab, macam mana cikgu nak selesaikan? Siapa tahu? Atas. Pandai. Itu je. Jadi atas darab atas.
Lepas tu bawah darab bawah. Itu je. Jadi dekat sini 2 darab dengan 4 kita akan dapat 6. Lepas tu 3 darab dengan 3 kita dapat 9. Itu cara kita nak selesaikan darab. Jelas ke semua? Cikgu tak masuk permudahkan. Cikgu nak kamu faham macam mana cikgu selesaikan darab. Jelas semua cara nak selesaikan darab? Jelas. Okey, macam mana kita nak selesaikan darab? Ulang lagi sekali. Macam mana? Ulang lagi sekali. Macam mana nak selesaikan darab? Atas, bawah, darab Atas bawah. darab atas. Iya, bagus. Atas darab atas, bawah darab bawah. Itu je. Kalau kamu ada soalan darab yang mana soalan tu dalam keadaan pecahan, ingat cakap cikgu. Ambil je nombor atas, darabkan. Ambil je nombor bawah, darabkan. Jadi darab ni dia tak macam tambah, dia lagi senang. Sebab kita tak payah nak check dia sama ke tak. Kita tak payah nak check dia boleh selesaikan ke tak. Okey. Jelas ke semua untuk bahagian darab? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, yang lain semua suara. Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke untuk darab ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Oi, cikgu terlupalah. Nasib baik ada orang bagi tahu cikgu. 2 darab 4, 8 lah. Cikgu tersilap. 2 darab 4, 8. Okey. Cikgu tersilap yang tu. Cikgu pun tersilap. Dah mamai dah. Dah nak pukul 11 dah. Okey. Jadi kalau bahagi ni macam mana pula? Tengok ni. 2/3 bahagi cikgu buat 4/3. Okey, kita buat benda sama je. Okey, kalau bahagi cikgu nak tanya kamu. Apa step pertama cikgu kena buat? Siapa tahu? Syakil, tahu tak Syakil? Kalau Pembawah bahagi. dia. Apa? Pembawah. Salah. Kita tak tengok pembawah. Kalau bahagi dengan darab tak tengok pembawah. Lagi Atas. yang lain lagi. Apa? Tengok atas. Salah, kita tak tengok atas. Tukar apa dia step darab. Itulah kita punya step yang pertama. Kita kena tukarkan jadi darab. Kita kena tukarkan jadi darab. Jadi nak tukarkan jadi darab, step dia adalah tengok kepada pecahan kedua. Ni pecahan pertama, ini pecahan kedua. Nak buat apa dengan pecahan kedua ni? 2/3 bahagi dia jadi darab. Nombor atas kita pindah pergi bawah. Nombor bawah kita pindah pergi atas. Jadi dekat sini tadi bawah ada 3, sekarang atas ada 3. Tadi bawah dia atas dia 4, sekarang bawah dia 4. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, kalau darab kita nak buat macam mana ni? Cikgu nak tanya. Kalau darab pula nak buat macam mana? Yang tadi. Kalau darab nak buat macam mana? Darab atas. Atas darab atas. Bawah darab bawah. Jadi, step yang sama. Sebab tu cikgu sekan bahagi. Atas darab atas dapat 6. Bawah darab bawah kita dapat 12. Inilah jawapan kita. Jadi inilah cara kita nak selesaikan kalau dia tunjuk darab dan bahagi untuk pecahan. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Jelas. Boleh. Cikgu boleh boleh Okey. kecilkan ke? Boleh kecilkan tapi cikgu tak kecilkan lah. Cikgu nak sampai step tu je. Okey. Boleh je nak kecilkan. Cikgu dapat 1/2. Okey. Jadi, sekarang ni cikgu nak masuk. Bila cikgu terangkan darab, sebenarnya cikgu tengah terangkan bahagi juga. Sebab apa? Sebab bahagi kita cikgu terbalikkan je. Lepas tu step dia sama je.
Okey. Jadi, cikgu nak masuk kepada kita punya tajuk pecahan algebra. Boleh ke semua cikgu nak masuk? Boleh. Okey. Cikgu ada masa 30 minit lagi. Jadi kamu kena fokus, jangan ngantuk lagi. Cikgu tengah semangat ni. Jangan ngantuk lagi. Amanda, okey ke Amanda? Amanda dah ngantuk ke? Mana Amanda ni? Tak. Okey, tak. Okey. Mana yang lain? Buka kamera, buka kamera. Cikgu nak masing-masing buka kamera. Okey, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Apa step dia kalau darab? Okey, salin betul-betul. Step yang pertama adalah kamu kena faktorkan. Kamu kena faktorkan. Step yang kedua, apa yang kamu kena buat? Kamu kena potong. Apa ni? Nanti cikgu tunjuk. Step yang ketiga, baru kamu darab. Step yang keempat, kamu permudahkan. Kalau darab, ini 4 step je. Jadi tambah dengan tolak dia ada 4 step. Darab pun ada 4 step. Okey, jadi cikgu nak tunjuk contoh. Boleh ke masing-masing? Cikgu nak tunjuk satu contoh. Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada satu contoh. Masing-masing boleh tengok kepada soalan B. Cikgu tak banyak masa tau. Cikgu tak banyak masa dengan kamu ni. Cikgu ada lagi setengah jam je. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk soalan yang pertama. Dah ready ke? Cikgu nak dengar suara. Dah ready? Ya. Jadi. Okey. Cikgu salin soalan dia. 3R per 2S. Darab. Kat sini 4S per 3R tolak 6. Okey. Jadi cikgu nak buat soalan dekat depan. Okey. Pemfaktoran yang cikgu nak tunjuk satu je. Level 1 je. Level 2, level 3, level 4 kamu tak payah fikir. Cikgu nak tunjuk level 1 je. Mana yang boleh faktorkan? Cikgu nak tanya. Mana yang boleh faktorkan? 3R boleh faktorkan ke? Cikgu nak tanya. 3R boleh faktorkan ke? Boleh ke kita faktorkan 3R? Noizati. Boleh ke Noizati 3R? Boleh? Mana boleh? Dia ada satu je sebutan. Kalau dia ada satu sebutan, macam mana cikgu nak keluarkan nombor dengan huruf yang sama? Betul. Jadi, mana yang boleh faktorkan, dia mesti ada dua sebutan. Kalau dia ada satu sebutan je macam ni, kita salin balik 3R. 2S pun sama, dia ada satu sebutan. Jadi, kita salin balik 2S. Darab. Okey, 4S pun sama. Ada satu je sebutan, kita ada 4S. Jadi, dekat sini, 3R tolak 6. Kita faktorkan. Ni baru boleh faktorkan sebab kamu akan nampak satu sebutan, dua sebutan. 3R tolak 6. Kita fokus kepada dia punya nombor. 3 dengan 6 dalam sifir berapa semua? 2. 3. 2. 3. 3 boleh bahagi dengan 3, 6 boleh bahagi dengan 3. Jadi kita keluarkan 3 daripada kurungan. Lepas tu 3 bahagi 3, 1. Cikgu tak nak tulislah 1, cikgu tulis R terus. Tolak 6 bahagi 3 dapat 2. Nampak tak cikgu faktorkan ni? Jelas ke cara cikgu faktorkan? Jelas. Okey, semua dah mamai ni. Okey, ni cara cikgu faktorkan. Jadi dekat sini cikgu salin balik apa yang cikgu faktorkan. 3 dalam kurungan R tolak 2. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Jadi step pertama cikgu dah lulus. Cikgu dah faktorkan. Step yang kedua, apa step yang kedua? Kita potong. Potong yang sama atas bawah. Sebagai contoh, dekat atas ada nombor 3, dekat bawah ada nombor 3, kita potong. Kita potong. Atas ada huruf S, bawah pun ada huruf S, kita potong. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, itu step nombor 2, kita potong.
Okey, step yang ketiga baru kita darab. Atas darab atas. 4 darab R. Kita dapat 4R. 2 darab kurungan. Jangan buka kurungan. 2 dalam kurungan R tolak 2. Jelas ke semua? Step nombor 3 boleh faham? Faham. Okey, step nombor 4 kita permudahkan. Kita tengok dia ada single fraction 4/2. 4/2 kita kecilkan bahagi berapa ni? 4/2. Macam mana cikgu nak kecilkan? Bahagi 2. Okey, bahagi 2. 4 bahagi 2. 2 pun bahagi 2. 4 bahagi 2 cikgu dapat 2R. Ni 4 bahagi 2 cikgu dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi dekat sini 1 dalam kurungan R tolak 2. Jelas ke semua? Boleh faham cikgu ajar ni? Boleh. Ingat 4 step ni. Ingat 4 step ni. Okey, Syakil macam mana? Jelas ke penerangan dari cikgu? Jelas. Okey, bagus. Siapa ada soalan nak tanya cikgu? Ada tak nak tanya cikgu soalan? Ke tak ada? Tambah tolak kali bahagi algebra. Okey. Jadi, masing-masing kita cuba buat satu soalan semua. Boleh ke kita cuba buat satu soalan? Yes, cikgu, yes. Okey. Boleh. Okey, kita cuba buat satu soalan. Okey. Dekat petak yang soalan yang cikgu petakkan ni, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan ikut 4 step ni. Okey, apa yang cikgu nak pesan dekat kamu? Benda ni dia boleh jadi kompleks. Kamu nampak je susah. Kamu nampak je susah. Tapi bila kamu faham apa yang cikgu ajar, kamu boleh buat. Okey, sekarang jujur. Jujur dengan cikgu. Kamu nak lagi satu contoh ke nak cikgu buat ke ataupun kamu dah ready untuk buat? Kalau nak cikgu buat, cikgu buat. Hello. Kamu nak cuba buat ke nak cikgu buat ni? Cikgu buat. Cikgu buatlah. Cikgu buat. Okey, cikgu buat boleh. Okey. Jadi cikgu buat dekat depan. Sebelum cikgu buat, dah salin dah yang ni cikgu tunjuk ni. Dah. Okey, dah salin Okey, cikgu nak buat ni dekat depan. Kalau kita tengok, kalau orang tu tak faham step, dia tengok soalan macam ni, dia akan rasa susah. Dia akan rasa susah. K M tambah 2 darab 5M tambah 10 per K kuasa 2M tolak 2K. Step pertama kita apa? Cikgu nak dengar suara kamu semua. Step pertama kita apa? Faktorkan. Ya, kita faktorkan. Faktorkan ni maksudnya cikgu nak suruh kamu keluarkan huruf kalau ada huruf sama. Cikgu nak kamu keluarkan nombor kalau ada sifir sama. Itu je. Jadi sekarang K ni macam nak keluarkan, dia ada satu sebutan je. Jadi dia tak boleh faktorkan K. M tambah 2 boleh ke faktorkan? Ni ada satu je nombor. Sini tak ada nombor pula. Sini ada huruf. Sini tak ada huruf pula. Jadi dia tak boleh faktorkan. M tambah 2. Cikgu tak boleh. Daripada M tambah 2, cikgu tak boleh nak keluarkan huruf dengan nombor. Okey, darab. Okey, fokus kat 5M dengan 10. 5 dan 10, sifir berapa semua? 5. 5. Kita keluarkan. Itu yang cikgu nak. Kamu keluarkan huruf dan keluarkan nombor. Kalau dekat sini cikgu boleh keluarkan nombor. Iaitu dia dalam sifir 5. Okey, 5 bahagi 5 dapat berapa? 5 bahagi 5? 1. 1. Jadi ada huruf M. Jadi cikgu letak M sahaja. Tambah 10 bahagi 5 pula. 10 bahagi 5 dapat berapa? 2. Tutup kurungan per. Habis dekat situ. Jelas ke macam mana cikgu keluarkan nombor tu? Boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok pula nombor bawah. K kuasa 2M tolak 2K. Okey, cikgu nak keluarkan nombor. Tapi sini je ada nombor. Sini tak ada nombor. Jadi cikgu tak boleh keluarkan nombor. Okey, cikgu nak keluarkan huruf. Ada ke huruf sama dekat belah bawah ni? Ada tak huruf sama dekat belah bawah ni? Tengok dekat sini dengan sini. Ada tak huruf sama?
Ada. Ada. Okey, huruf apa yang sama tu? M. Huruf M. K. Huruf K. Huruf K. Dekat Ni. sini ada K. Dekat sini ada K. Jadi beza dia K kuasa 2 ni maksudnya dia ada 2 K. Jadi bila cikgu nak potong K, cikgu keluarkan K daripada kurungan. Cikgu potong 1 K. Yang tinggal dalam ni ada apa? K dengan M. Salinlah K, M. Tambah. Dekat sini K cikgu dah keluarkan, cikgu potong. Yang tinggal apa? 2. Jelas ke semua macam mana cikgu keluarkan huruf tu? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, inilah step pertama kita faktorkan. Jelas ke semua step yang pertama? Jelas. Okey, baik. Step yang Jelas. kedua, apa step yang kedua? Cikgu nak tanya, apa step yang kedua? Step yang kedua apa? Potong. Potong. Kita cari yang mana atas sama, mana bawah sama. K ada dekat atas 1. K ada dekat bawah. Jadi kita boleh potong K. M tambah 2 dalam kurungan kita boleh potong sebab dia ada M tambah 2 dekat atas juga. Jadi kamu janganlah ingat lepas kamu potong dia jadi kosong. Sebenarnya dia ada nombor 1 dan dia ada nombor 1. Jadi dekat sini 1 darab 5 kita dapat 5. Belah bawah 1 darab kurungan kita dapat kurungan tu balik. Jelas ke semua? Jadi inilah jawapan dia. Nampak je panjang tapi jalan kerja dia itu sahaja. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Tak faham tanya tau, jangan diam. Anik Rahil, boleh faham ke ni Anik Rahil? Okey. Okey. Jadi kepada semua orang, cikgu nak tanya, jelas tak jelas ni? Jelas. Jelas. Okey, kita cuba buat satu soalan sama-sama, boleh? Boleh. Okey, jom kita jawab soalan dekat sebelah ni. Ingat, cari nombor sama, cari huruf sama, itu sahaja. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk tadi, cuba selesaikan soalan yang cikgu petakkan ni. Elma, boleh buat tak tu Elma? Boleh. Okey. Okey, Elma, cikgu nak jawab dengan Elma. Elma, step pertama kalau darab kita kena buat apa? Apa step pertama kita? Salin tak tu? Apa step pertama kita Elma? Apa step pertama? Tak ingat ke? Lah, tak salin ke? Salin tak? Hilang. Salin tak tu? Salin tak tu? Hilang ke? Astaga, dah salin hilang pula. Macam mana boleh hilang? Okey. Cikgu nak tanya. Anik Rahil. Anik Rahil ada kat situ? Mana Anik ni? Kalau tak cikgu WhatsApp mak Anik terus ni. Anik ada ke kat situ? Ada. Anik. Okey, Anik. Okey, Anik Amirullah. Apa step yang pertama kita, Anik Amirullah? Salin tak ni? Okey, semua apa step pertama kita kalau darab? Faktor. Masing-masing tak salin. Faktorkan. Step yang kedua, apa step yang kedua? Potong. Potong.
Step yang ketiga apa? Step ketiga. Darah. Darah. Step yang keempat. Step yang keempat. Permudahkan. Iya. Permudahkan. Sila salin. Ini sahaja cikgu minta salin. Bukannya panjang pun, satu perkataan je. Okey, cikgu bagi masa. Cuba buat soalan tu. Amanda, boleh follow up untuk Amanda? Amanda boleh ke tu? Okey. Boleh. Cuba buat tu Keluarkan nombor sama, keluarkan huruf sama. Itu sahaja. Okey. Jadi soalan ni cikgu bagi 4 minit. 4 minit. Okey. 2 minit lagi. Fika dah siap belum? Sikit lagi. Okey. Okey, 2 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, bagus.
Okey, 1 minit lagi. Ahmad RSG, rasa-rasa susah ke senang ni Ahmad RSG? Dia ada susah, ada senang. Okey. Buat, cikgu tunggu. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Lama tu cikgu bagi masa tu. Cikgu bagi masa sebab kamu kena cuba buat tu. Okey. Jadi habis dah masa yang diberikan. Okey semua, boleh ke cikgu nak buat soalan dekat depan ni? Boleh ke? Nak dengar suara sikit, boleh? Boleh. Boleh. Okey, jom kita cuba buat. Okey, cikgu tahu ada yang dah mengantuk tapi kita kena cuba. Okey, RS tolak S kuasa 2 darab 7R tolak 7S per 3R tolak 6R kuasa 2. Okey, fokus kat mana yang kita boleh faktorkan? 3R kuasa 2 kita boleh faktorkan tak? Cikgu nak tanya kamu. 3R kuasa 2 boleh faktorkan tak? Boleh. 3A bawah tu. 3R bawah ni boleh. 3R kuasa 2 ni boleh tak kita faktorkan? Kita nak cari nombor sama dengan huruf sama. Dia ada partner tak untuk kita buang huruf dengan nombor? Ada. Tak ada. Dia single. Dia seorang. Jadi 3R ni kita tak boleh. Jadi kita tulis 3R kuasa 2. Dia tak boleh. Kita tak boleh nak check dia dengan apa. Contohlah. Kalau RS tolak S kuasa 2. Okey, fokus dekat yang warna merah. Ada huruf sama tak cikgu nak tanya kamu? RS tolak S kuasa 2 ada huruf sama tak? Ada. Ada. Huruf apa yang sama? R. S. Huruf S lah. Ni Mamai dah masing-masing. Ni S. Ni S. Ini sebutan yang pertama. Ini sebutan yang kedua. Kita nak kena compare kan. Dia mesti ada lebih daripada satu sebutan. Jadi dekat sini ada satu sebutan sahaja. Jadi bila ada satu sebutan, kita tak boleh nak bandingkan dia dengan apa-apa. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, jadi dekat sini kita ada huruf S. Jadi, nampak ke tu huruf S yang sama tu? Nampak ke huruf S tu? Nampak. Okey, jadi kita potong. Cumanya cikgu nak ingatkan kalau dia ada S kuasa 2, dia ada 2 huruf S. Jadi kita potong satu S kat sini, potong satu S dekat sini. Kita bukan potong apa pun, kita letak luar kurungan. Kita adakan kurungan. Jadi dekat sini kita ada huruf R. Kita tulislah R. Tolak. Okey, dekat sini ada huruf S. Kita tulislah S. Jelas ke semua cara cikgu faktorkan tu? Boleh faham? Boleh. Okey.
Darab. Okey, tengok yang warna biru pula. Kita ada nombor 7. 7R, 7S. Boleh ke cikgu nak keluarkan nombor 7 tu? Cikgu nak tanya, boleh ke cikgu nak keluarkan nombor 7 tu? Boleh. Ya, cikgu keluarkan 7 tu. Jadi dalam kurungan ni, lepas cikgu keluarkan 7, tinggal huruf R. Tolak. Cikgu keluarkan huruf 7, nombor 7, yang tinggal S. Jelas ke semua? Belah atas, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, tengok yang warna hijau. 3R tolak 6R kuasa 2. Okey, fokus satu-satu. Nombor dulu. 3 dan 6 dalam sifir berapa semua? 3 dengan 6 dalam sifir berapa? 3. Ya. Sini bahagi 3, sini bahagi 3. Kita keluarkan 3 daripada kurungan. 3 bahagi 3 dapat berapa? 3 bahagi 3. 1. 3 bahagi 3 dapat berapa? 3 bahagi 3. 1. 1. Jadi bila 1, cikgu tak tulis. Cikgu tulis saja R. Tolak 6 bahagi 3 dapat berapa semua 6 bahagi 3? 2. 2. R kuasa 2. Nampak? Inilah cara tengok. Cikgu dah ada nombor dekat luar kurungan. Sekarang, cikgu fokus kepada huruf. Oh, ada tak huruf sama dekat sini dengan sini? Ada tak huruf yang sama? Ada. Okey. Ada huruf apa yang sama tu? R. Okey, R. Jadi dekat sini dia ada R kuasa 2. Jadi sebenarnya dia ada 2 R. Jadi kita keluarkan R. Kita potong R. Cumanya lepas kita potong, kita kena letak 1. Jangan letak kosong. Tolak 2. Kita dah potong 1 R. Kita ada 1 lagi R. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi dekat R dalam kurungan 1 tolak 2 R. Okey, semua macam mana sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang kita tengok kita nak kena potong yang sama atas dengan bawah. Okey, yang sini R tolak S. Kita boleh potong sebab dia ada dekat atas, dia ada dekat bawah. 3 kita boleh potong sebab dia ada dekat atas, dia ada dekat bawah. Okey, R kuasa 2, dia ada 2 R. Kita potong 1 R sebab ada 1 R dekat bawah, ada 1 R dekat atas. Jelas ke step potong tu? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi yang ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, jadi yang tinggal R darab dengan 7. Kita darabkan 7R. S darab kurungan. Jadi kita tulis S darab 1 dalam kurungan tolak 2R. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, salin. Dah salin belum? Cikgu tunjuk kat depan ni. Okey. Ada. Okey, ni kira soalan yang terakhir dah lah sebab kita dah nak habis dah kelas kita. Nanti sebab itulah cikgu mention macam ni tahu dalam grup WhatsApp. Cikgu mention macam ni. Cikgu mention cikgu dah mention dah ni. Cikgu up balik supaya kita nak kena guna untuk minggu ni. Jadi cikgu nak suruh masing-masing buat revision sebelum kelas. Jadi dekat sini habis dah bab 2 kita untuk pecahan darab dan bahagi. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat nota cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh buka kamera balik. Cikgu nak tanya ni. Elma boleh dengar suara cikgu Elma? Mikael, Boleh. ada Mikael kat situ. Ada. Mikael, apa 4 step untuk darab? Dah salin belum 4 step untuk darab? Step pertama apa? Dah. Step pertama apa? Pemfaktoran. Pandai. Step kedua apa? Step kedua.
Potong. Potong. Step yang ketiga. Darab. Bagus. Step yang keempat. Pemudahkan. Iya, bagus. Amal solehin, amal solehin. Okey ke kelas kita malam ni amal solehin? Okey. Mana amal solehin tu? Amal solehin, apa step pertama kalau tambah dan tolak? Uh, Apa step pertama untuk tambah dan tolak? tengok pun bawah. Pandai. Kenapa kita nak kena tengok apa tu dekat pembawah tu? Nak pastikan sama. Ya, kalau tak sama kita kena darab apa? Darab kahwin. Iya. Okey, lepas tu step kedua apa yang cikgu kena buat? Gabungkan pecahan. Pandai. Lepas tu? Selesaikan. Okey, lepas tu? Pemudahkan. Iya, bagus. Good job. Aiman, Aziz, siapa tu warna hijau tu? Comel dia tu. Adik ke? Adik. Oh, dia nak belajar matematik kat tu. Oh, you minta jaga. Lari dah adik. Okey, tak apa. Okey, jadi untuk malam ni yang penting step-step tu. Yang penting step tu. Syakil dapat salin semua step tu, Syakil? Dapat. Okey. Okey, jadi tak apalah. Okey, jadi cikgu minta maaf salah silap daripada cikgu kalau ada terkurang mana-mana Kalau siapa-siapa nak tanya cikgu sepanjang kelas ni, luar kelas boleh tanya cikgu. Okey, kalau kamu rasa susah bab ni kamu jangan pelik. Sebab bab ni cikgu belajar masa cikgu form 4. Cumanya silibus kamu form 2 belajar dah. Tapi tak apa Sekurang-kurang cikgu cuba yang terbaik lah untuk susun elok-elok. Okey. Jadi minggu depan tak ada kelas tau. Okey, jadi semua sampai situ sahaja untuk kelas kita malam ni. Dah pukul 11 malam. Okey semua, selamat malam. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama. Terima Okey, sama-sama. Okey. Okey.